dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang model Asia. Sebelum melanjutkan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan terlebih dahulu. Pertama terdiri daripada Farah Najwa, kedua Syafisa Atirah, ketiga Atira Balkis, keempat Syafiqah Nazirah, kelima Jen Mary dan keenam Evelyn. Model Asia digunakan secara meluas dalam kalangan guru-guru di dalam bilik darjah bagi merancang pembangunan media internasional secara sistematik. Ciri pertama dalam model Asia ialah dengan mengelisah pelajar, tetapi bagaimana? Guru boleh mengelisah pelajar dengan mendekatkan ataupun melibatkan diri dengan pelajar tersebut. Ini membolehkan guru mengelampasi hal peribadi pelajar sama ada dari segi umur, latar belakang sosioekonomi, kebolehan dan pengetahuan sedia ada pada pelajar. Perkara ini dapat membantu guru untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dalam menarik minat pelajar untuk belajar. Pada tahap ini, guru perlu membuat penelitian tentang masalah pengajaran, objektif dan matlamat pengajaran. Soalan-soalan seperti siapakah kumpulan sasar, apakah ciri-ciri mereka, apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai dan berapa lama tempoh pelaksanaan dapat dijadikan paduan. Maklumat seperti ini dapat diperolehi dengan meneliti rekod pelajar atau berinteraksi secara bersemuka. Model yang tepat, pengasihan guru yang betul serta kebolehan guru dalam menyampaikan maklumat dengan baik mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik di dalam bilik darjah demi mencapai objektif pembelajaran tajuk tersebut. Yang kedua ialah stat objektif atau dalam bahasa Melayu, nyatakan objektif. Guru perlu menentukan objektif atau hasil pembelajaran yang mahu dicapai. Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan dicapai. Sebelum pembelajaran bermula, menentukan objektif adalah penting supaya guru dapat menetapkan sasaran yang mahu dicapai dan seterusnya menetapkan apa yang murid perlu dapat. Berdasarkan Yusuf 2006, objektif haruslah berdasarkan peringkat prestasi atau hasilan yang ingin dicapai. Objektif yang jelas mampu membantu guru fokus kepada yang sepatutnya dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Penggunaan kaedah dan bahan yang bersesuaian mudah dipilih oleh guru kerana guru telah menetapkan objektif terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Secara langsung, objektif pengajaran amat penting untuk dicapai kerana ia memberi panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga pemilihan bahan bantu mengajar dalam aktiviti murid turut dapat membantu mencapai objektif. Oleh itu, analisa guru, pemilihan bahan, penetapan objektif dan pelaksanaan pengajaran yang berkesan mampu mencapai objektif pengajaran sesuatu tajuk. Select methods, media and materials iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Pengajar perlu memilih kaedah yang sesuai dalam PDP seperti pengenalan kepada konsep, aktiviti perkumpulan dan latihan. Selepas itu, media dan bahan yang sesuai dalam PDP seperti komputer, video, rakaman video, radio, permainan digital, buku teks, carta, poster dan sebagainya. Latihan dalam bentuk perbincangan, latih tubi, permainan bahasa dan sebagainya dapat mengekalkan penglibatan pelajar dalam PDP. Pendidik hendaklah mengkaji, menyemak dan menonton media yang dipilih terlebih dahulu untuk memastikan bahan tersebut bersesuaian dengan kumpulan pelajar. Dan supaya objektif PDP dapat menarik penglibatan pelajar. Pemilihan dan penyediaan media yang kreatif juga mampu merangsang pelajar dapat memupuk minat dan budaya berfikir. Seterusnya, utilize media and material iaitu gunakan bahan dan media. Penggunaan media dan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana penggunaan bahan dan media yang betul akan menentukan keberkesanan proses pembelajaran dalam suatu kelas tersebut. Seterusnya, pemilihan dan penggunaan bahan dan media akan menjadi daya penarik dan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran pelajar. Namun begitu, dalam pemilihan dan penggunaan bahan dan media, guru perlu memastikan kesesuaian dengan pengalaman yang sedia ada pada murid dalam kelas tersebut. Oleh itu, guru perlu diingatkan supaya menentukan arah tuju pengajaran dan pembelajaran. Pada masa kini, penggunaan bahan dan capaian daripada internet
e-learning, online learning dan laman web dan sebagainya sudah lumrah digunakan pada masa kini. Kelima, require learner participation iaitu tindak balas pelajar. Kaedah ini dinamakan sebagai pembelajaran berpusat murid. Pelajar belajar dengan baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam pengalaman pembelajaran. Langkah kelima dalam model Assure ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan keupayaan yang telah diajar. Untuk langkah ini, maklum balas mesti diberikan kepada pelajar sebelum sebarang jenis penilaian dijalankan. Bagaimanakah anda melibatkan setiap pelajar secara aktif dalam pelajaran? Dalam strategi pengajaran anda, pastikan anda memasukkan soalan dan jawapan, perbincangan, kerja kumpulan, latih tubi, kuis dan projek untuk memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran kandungan. Menurut pakar psikologi, menyatakan bahawa arahan bersama galakan yang berterusan terhadap tingkah laku pelajar adalah lebih berkesan daripada arahan di mana tindak balas tidak digalak dan diperkukuh. Langkah terakhir adalah evaluate and revise iaitu nilai dan semak. Langkah terakhir dalam proses Assure adalah sama pentingnya dengan semua yang lain. Dalam langkah ini, anda menilai kesan pengajaran anda terhadap pelajar anda. Termasuklah penilaian strategi pengajaran dan teknologi, media dan bahan yang digunakan. Anda boleh gunakan soalan berikut untuk ditanya semasa penilaian ini. Yang pertama, adakah pelajaran anda memenuhi objektif pembelajaran yang anda rancang? Atau bolehkah pelajaran ini diperbaiki? Dan bagaimanakah anda akan menilai kelemahan dalam pembentangan anda? Adakah pilihan media dan bahan anda bagus? Atau bagaimanakah anda akan menilai keberkesanan alat ini? Dan adakah mungkin teknologi media dan bahan lain akan melakukan kerja yang lebih baik? Proses ini harus diberi tumpuan kepada maklum balas daripada pelajar. Adakah pengalaman mereka positif secara keseluruhan? Adakah mereka merasakan bahawa mereka telah mencapai objektif anda dan objektif peribadi mereka sendiri? Dan bagaimanakah anda akan menentukan sama ada prestasi anda berkesan ataupun tidak?